Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, jadi hari ini kita akan sambung bidang pembelajaran yang keenam iaitu elektrik dan kemagnetan. Kita fokus pada standard kandungan 6.2 iaitu transformer. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu kriteria kejayaan kita untuk hari ini. Jadi hari ini kita ada 3 kriteria kejayaan. Jadi cikgu harap di akhir pembelajaran kita pada hari ini kamu dapat menyatakan maksud transformer. Yang kedua, kamu dapat menerangkan satu daripada dua perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Dan yang ketiga, kamu dapat menghitung sekurang-kurangnya satu soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan transformer dengan menggunakan rumus. Okey kelas, apa itu transformer? Okey, cuba kamu lihat gambar yang dekat atas ni dahulu. So ini adalah transformer. Okey, so transformer ni dia merupakan satu alat yang digunakan untuk mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, kalau kamu lihat gambar di tepi ini, transformer ini adalah transformer ringkas okey, dia ada transformer ringkas yang terdiri daripada satu teras besi lembut berlamina yang dililit oleh dua gegelung dawai bertepat iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Okey, transformer ni kan dia ada dua jenis tau. Okey, so yang pertama ni adalah transformer injak naik dan yang kedua ini adalah transformer injak turun. Okey, cuba kamu lihat kedua-dua gambar transformer ini. Cuba lihat apa perbezaan yang kamu boleh nampak. Okey, kita boleh lihat dari segi gegelung primernya dan gegelung sekundernya. Okey, jom kita lihat dengan lebih detail untuk transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, ini adalah transformer injak naik. Kalau kamu lihat rajah dekat atas ni, okey, kalau kamu tengok kan dekat gegelung primer dia, okey, bilangan lilitan pada gegelung primer ni dia kurang berbanding bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Dan yang kedua, kita dapat tengok voltan primer iaitu voltan input yang kita dapat daripada bekalan arus kuasa ni yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder. Okey, voltan sekunder ni dia merentasi gegelung sekunder dan kita dapat lihat voltan yang digunakan oleh beban. Okey, dan gambar dekat bawah ni pula dia adalah simbol untuk transformer injak naik. Jadi dua perbezaan yang kita boleh nampak iaitu segi gegelung primer dia lebih sikit daripada gegelung sekunder dan yang kedua dia punya voltan primer dia sedikit berbanding dengan voltan sekunder. Okey, ini pula adalah transformer injak turun. Okey, transformer injak turun. So, transformer injak turun ni kalau kita tengok dekat gegelung primer dia punya bilangan lilitan pada gegelung primer ni lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Dan lagi satu perbezaan dia, voltan primer ataupun voltan input yang merentasi gegelung primer ni dia lebih tinggi daripada voltan sekunder ataupun voltan output yang merentasi gegelung sekunder. Okey, biasanya transformer injak turun ni kita nak turunkan nilai voltan. Kalau transformer injak naik, kita nak tingkatkan nilai voltan. So, ini adalah simbol untuk transformer injak turun. Okey, apa fungsi transformer ni dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah kita? Okey, di Malaysia ni kan, untuk pengetahuan kamu semua, dekat Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang alik yang dibekalkan dekat rumah kita ni bernilai 240 volt. Jadi, kebanyakan peralatan elektrik di rumah ni dia mesti menggunakan transformer sebab biasanya peralatan elektrik yang ada dekat rumah kita ni nilai voltan dia adalah lebih rendah daripada 240 volt. So kamu boleh semaklah peralatan elektrik yang berada di rumah kamu. Paling mudah adalah charger telefon bimbit kamu tu ya.
Okey, so ni adalah antara contoh penggunaan transformer dalam peralatan elektrik di rumah. So yang pertama ni adalah pengecas bateri komputer riba kita ataupun laptop ataupun tablet. Dan yang kedua ni adalah pengecas telefon bimbit kita. Dan yang ketiga ni adalah kotak kawalan kelajuan kipas. Actually ada banyak lagi peralatan elektrik dekat rumah kita yang menggunakan transformer. Okey, sekarang kita nak tengok pula penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. So, gambar yang kamu lihat dekat depan ni adalah kotak kawalan kelajuan kipas siling, yang mana kotak kawalan kelajuan kipas siling ni dia menggunakan transformer injak turun. Okey, so kalau transformer injak turun ni maknanya voltan output kita yang kita terima daripada bekalan arus elektrik tu adalah 240 kan. So dia nak turunkan daripada 240 ni kepada nilai voltan yang lebih rendah, iaitu antara 0, 2, 4, 6, 8 dan 10 volt. Jadi, apakah rumus yang kita boleh guna untuk menentukan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder untuk kita turunkan voltan input daripada 240 volt ni nak menjadi voltan yang lebih rendah macam yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi dalam nak menyelesaikan masalah pengiraan tadi, kita boleh menggunakan rumus berikut, iaitu VP per VS sama dengan NP per NS. Okey, di mana VP itu adalah voltan input gegelung primer ataupun kita katakan voltan primer yang kita dapat daripada bekalan arus elektrik ataupun arus pulang alik tu Okey, manakala VS adalah voltan output gegelung sekunder ataupun voltan sekunder. NP adalah bilangan lilitan gegelung primer, manakala NS adalah bilangan gegelung sekunder. Okey, jom kita tengok contoh pengiraan soalan ni. So, rajah 6.27. Okey, rajah 6.27 ni adalah rajah di sebelah ni lah menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambung ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. So, soalan dia tanya kita berapakah bilangan gegelung sekunder iaitu NS supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal. So, kita lihat penyelesaian dekat sini. So, mentol ni dia akan menyala dengan kecerahan yang normal sekiranya dibekalkan dengan voltan 40. Jadi, kita keluarkan maklumat yang kita dapat daripada soalan iaitu voltan output VS sama dengan 40 volt. Voltan input VP ni sama dengan 240 volt. So, bilangan lilitan gegelung primer ni adalah 120. 120 ni saya ambil daripada rajah ni. Okay, kamu boleh nampak dekat sini. So, kita guna formula VP over VS sama dengan NP over NS. So, kita masukkan nilai yang kita dapat tadi ke dalam rumus dan kita buat pengiraan. Kita akan dapat bilangan gegelung sekunder, bilangan lilitan gegelung sekunder ataupun NS itu bersamaan dengan 20. Senang je kan? Okey, jadi di akhir pembelajaran kita, jangan lupa kamu buat latihan pengukuhan praktis formatif 6.2 iaitu modul Sains B kita muka surat 30. Okey, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jaga diri.